Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama sekali lagi dengan The Rush Stop Sembang Jasran bersama aku Haris. Hari ni aku akan sampaikan korang review daripada satu super shoe daripada Adidas. Apa dia? Kita tunggu selepas ini. So guys, hari ini aku nak sampaikan review kasut super shoe untuk marathon daripada Adidas, iaitu apa dia? Ni dia, BAM! Adidas Adizero Adios Pro 2. Aduh, panjangnya nama. Dia dah ada Adizero Adios Pro 1. Okay? So maksudnya kasut ini sebenarnya adalah satu kasut daripada rangkaian Adizero punya family of running shoe. Bila sebut Adizero, maksudnya biasalah dia akan buat satu kasut yang ringan sebab aku dulu pernah pakai kasut basketball Adizero. Memang dia akan buat range Adizero ni adalah kasut-kasut yang ringan lah. Adizero Adios Pro 2 merupakan kesinambungan daripada Pro 1 yang telah dikeluarkan pada bulan Jun tahun ni. Okay, Pro 2 dan Pro 1 telah dikeluarkan pada tahun lepas lah. Jadi banyak review Pro 1 yang mana atlet-atlet elite telah menggunakan kasut super shoe ni dan menang. Artinya banyaklah marathoner dekat luar sana yang menang world record, podium 321 kat mana-mana event dekat luar negara yang menggunakan kasut abang dia, iaitu Pro 1. So untuk Pro 2 juga pun sama juga. Kalau korang tengok statistik penggunaan kasut-kasut super shoe dekat Tokyo Marathon baru-baru ni pun sama juga. Jadi ramai yang menggunakan kasut ini untuk event-event competition besar. Okay? Pun satu benda yang penting korang kena ingat apabila korang nak menggunakan super shoe ni biasanya dipantau oleh World Athletics. So World Athletics telah menetapkan untuk kasut-kasut super shoe ni perlulah mematuhi stack height di bawah 40 mm. Okey, sekejap lagi kita akan cek berapakah milimeter drop dan juga spesifikasi kasut ni. Kita start dengan upper bagi kasut ni dia buat daripada Salomon mesh yang berwarna biru ni. Okey, ini adalah colorway yang aku sangat suka. Sebenarnya atas dia biru, akan tetapi disebabkan see-through yang terdapat pada Salomon mesh yang menyebabkan korang nampak dekat dia punya insole dia warna hijau. Dia sebenarnya warna biru. Okey, tapi korang boleh nampak jelas. Dan pada aku, apabila dia memberikan Salomon mesh punya material, so senang kata mesh material lah, dia sepatutnya tak breathable, tetapi pada aku mesh material yang terdapat pada kasut Adizero Adios Pro 2 ni sangat breathable dan boleh korang menggunakan stokin yang tebal ke dan tak berapa nipis, dan pada aku dia mempunyai breathability yang baik untuk korang gunakan kasut ni untuk long runs. Okay? Dari segi upper, Salomon meshnya sangat kukuh, memberi support kepada korang punya kaki, dan aku sangat menyukai toe box yang terdapat pada depan ini kerana dia sangat luas. So artinya orang yang mempunyai wide foot tak ada masalah daripada dia terhempit korang punya ibu jari kaki ke apakah. So probably apa yang aku feel untuk kasut ni, dia tidak ada masalah dari segi itu. Dan juga aku suka lace yang nipis untuk memudahkan ikatan dan juga lockdown yang baik. Akan tetapi heel counternya terlalu lembut. Akan tetapi aku dapat merasakan sedikit pergerakan. Tapi kalau korang mengikat dengan kemas menggunakan runner's knot untuk kasut ni, so lockdown probably is not an issue untuk kasut ni. So dari segi design aku suka dengan colour ni, biru, lepas tu ada sedikit touch of fluorescent green, okay, dekat tepi, dan ada Adidas punya jalur dekat tepi ni lah, as usual lah, dia punya identity kan. Okay, dan juga ada sedikit reflective material kat sini. Kalau korang berlari malam, sangat sikit lah reflective material. Dan the feel of upper dia sangat best dan memberikan satu support yang kukuh. Dan juga kalau perasan dekat belah dalam ni dia ada sponge yang dijahit dekat belah dalam yang memberikan korang keselesaan. Dan juga dia punya tang dia sangat nipis, memberikan comfort yang baik lah. Dan dia adalah berjahit bersekali, so dia adalah gosseted. Dari segi midsole, ini adalah yang terbaik untuk sport shoe ataupun super shoe. Apa-apa super shoe dia akan menggunakan foam yang memberikan satu responsif yang sangat baik dan
terutamanya mesti ada carbon plate yang diletakkan di dalam foam. Akan tetapi tidak bagi AD0 Adios Pro 2, dia menggunakan carbon rod. Carbon rod yang terdapat pada bawah ni, kalau korang perasan ni dia terdedah. Inilah carbon rod yang terdapat dekat dalam foam yang disandwichkan antara dua foam ataupun dua tingkat yang dipanggil sebagai Light Strike Pro. Okay? Foam yang dipasarkan oleh Adidas ketika ini yang memberikan satu maksimum punya responsive snappy feel yang dapat daripada energy rod yang ada dekat bawah ni, dan juga ringan. Okey, biasanya kombinasi foam yang dipasarkan oleh super shoe yang terdapat dalam banyak brand seperti Nike, Adidas, Brooks dan sebagainya, dia menggunakan satu foam yang dibuat sangat ringan dan memberikan satu responsif yang baik dan juga memberikan comfort yang sangat baik untuk terutamanya elite runners berlari dalam tempoh yang lama untuk full marathon ke atas 42 km. So kalau korang nak berlari dalam jarak yang jauh, mesti korang nak cari satu super shoe yang dapat menyerap hentakan, yang tidak memberikan sakit sangat kepada korang punya lutut, korang punya kaki sebab korang nak berlari jauh. So this is your shoe. Aku dapat rasakan snappy feel apabila sampai dekat permukaan dan dia memberikan satu tolakan ke depan yang sangat kuat bagi kasut ni. So good job, aku sangat suka dengan kasut ni. Akan tetapi sedikit isu iaitu stability yang terdapat pada kasut ni. Kalau korang tengok flare yang terdapat kepada bahagian luar ni sangat sikit, okay, berbanding dengan super shoe daripada brand lain seperti Nike, seperti apa lagi, Brooks dan sebagainya. Kalau korang perasan, dia punya flare dia sikit dekat luar tetapi dia banyak dekat belah dalam. So untuk orang yang overpronation, kemungkinan this probably akan memberi sedikit kebaikan sebab korang akan collapse dekat belah dalam. Okey, tetapi orang yang collapse dekat sebelah luar, untuk orang yang mempunyai supination, flare dia disebabkan flare-nya sangat sikit, hampir tak ada flare dekat luar ni, so menyebabkan stability issue lah. Okey, so tidak ada masalah untuk orang yang punya overpronation, mild overpronation untuk pakai kasut ni sebab dia memberikan sedikit flare dekat belah dalam yang memberikan stability. Akan tetapi kalau korang neutral runner, dia akan ada isu stability kalau korang lari slow. Okey, kena ingat super shoe ni dibuat, didesign untuk orang yang nak lari laju. Okey, artinya marathon pace ikutlah korang punya pace. Tetapi kalau elite runners probably pace 3, pace 4. Kalau pakai kasut ni memang terbaik lah. Dan dengan form yang baik, dengan running form yang baik, korang menggunakan kasut ni, memang korang dapat potential yang baik melalui apa yang disampaikan oleh design yang terdapat pada kasut ini. Okey, dan drop bagi kasut ni adalah 39.5, 29.5, 39.5. Kalau korang tengok dekat dia punya foam ni, dah ada tulis dah dekat atas ni. So ini menunjukkan bahawa ia mematuhi World Athletics punya undang-undang untuk semua kasut marathon shoe perlulah di bawah 40mm stack height. So kasut ni okey, dia lepas untuk korang bawa memasuki world punya marathon running competition. Okey, tetapi tidak bagi abang long dia iaitu Prime X, yang itu lebih daripada 40mm stack height, yang menyebabkan kasut itu di-ban oleh World Athletics. Artinya kalau korang nak buat untuk running, orang kata merentas desa sekolah-sekolah, boleh lah pakai Prime X tu. So aku sangat menyukai energy return yang terdapat pada kasut ni, dan juga ciri carbon rod ataupun energy rod yang terdapat dalam kasut ni. So energy rod punya implementation dengan carbon plate memang berbeza. Dia ada sedikit isu stability, akan tetapi isu stability tu hanya akan dirasakan kalau korang berlari perlahan. Okay, so it means that kalau korang masih lagi orang kata slow, tak payahlah guna kasut ni. Boleh nak pakai, tak ada masalah, tetapi tak dapat full potential yang boleh disampaikan oleh Adios Adi0 Pro. Outsole bagi kasut ni menggunakan Continental tire. Nampak? Apa-apa yang dipasarkan oleh Adidas dengan Continental pada aku is a good grip dan juga is a good durability. Jadi untuk kasut yang aku rasa baru aku try lebih kurang 20 km lebih ni,
tak ada masalah dari segi grip, dari segi durability, dan aku rasa boleh bertahan lama, probably mencapai more than 600 kilos to 700 km bagi kasut ni. It's a good marathon shoe. Akan tetapi lapisan rubber bagi Continental ni sangat nipis, dan sekiranya kawasan yang korang berlari tu dengan tar, korang bawa dia lari selalu dekat atas muka tar, dia akan cepat haus lah. Okay? Dan dari sudut grip, apabila berlari dekat kawasan yang licin, permukaan licin, dia tak ada masalah. Surprisingly, sebab kalau perasan sangat rata dia punya tapak ni, tetapi dapat memberikan grip yang kuat. Itu yang aku pelik tu. Itulah antara teknologi yang digunakan oleh Continental Rubber yang dibuat pada tapak outsole bagi kasut Adios Pro 2 ni. So, kasut ini pada aku untuk siapa? Kasut ni untuk orang yang nak gunakan dia untuk full marathon 42 km or half marathon ke atas. Okay, so maksudnya kalau korang nak gunakan khas untuk competition, yes, this is your shoe. Untuk training, kalau boleh pilih kasut lain lah, sebab outsole dia sangat nipis dan akan mudah terhakis dengan cepat according to permukaan jalan raya yang korang bawa dia berlari. Kalau korang bawa dia dekat jalan tanah tak ada masalah, tapi kalau the more kesat ataupun kawasan yang banyak batu, dia akan cepat menghakis outsole bagi kasut Adios Pro 2 ni. Okay, tak ada satu kelemahan yang aku rasa terdapat pada super shoe ni. Okay, cuma sedikit isu stability untuk orang yang berlari perlahan. Kalau korang berlari perlahan, pace 6, pace 7, aku rasa susah kot nak dapat full potential kasut ni. Tapi kalau you are an elite runner dengan pace yang sangat cantik, so korang akan dapat rasakan energy return, dan the push off, snappy feel, dan juga dari segi comfort yang terdapat pada kaki korang. One thing for sure, kasut ni memberikan aku kelegaan apabila aku berlari half marathon punya distance. Lutut tak sakit sebabkan impact protection yang diberikan oleh foam Lightstrike Pro. So untuk harga bagi kasut ni adalah RM899 guys. Aduh, biasa. Okay, untuk super shoe, kasut-kasut full marathon yang mempunyai carbon energy rod macam ni ataupun carbon plated, dia akan harga yang macam tu lah, sebab dia memang design dan nama pun super shoe kan. Macam korang beli kereta Ferrari, kereta Lambo, dia memang mahal lah. So tapi dia memberikan alternatif kepada brand macam Nike yang harganya 1000 lebih kan. Jadi sebab tu dia berada di tier kasut seperti Vaporfly 2 dan juga kasut-kasut carbon plated yang lain, contoh macam RC Elite, New Balance dan Asics Metaspeed Sky. So harganya adalah jenis yang macam tu lah, 900 ke atas. So adakah ia value for money? Ya, pada aku. Kalau korang jenis nak bawa dia berlari untuk marathon, jadi this is your shoe. Kalau korang nak run marathon ataupun half marathon, bolehlah dapat yang kasut ni. Dengan saiz aku 8 US 9, dia adalah seberat 215 gram sahaja. Nampak tak? So dia ringan, dia snappy feel, dia comfortable. So apa korang nak lagi? So pada aku tak banyak isu dengan kasut ni, dan dia merupakan kasut pilihan elite runners dekat luar sana, dan banyak telah terbuktilah dalam marathon dunia yang ramai orang gunakan kasut Adios Pro 2 ni sebagai diorang punya weapon of choice bagi mereka. Okay, so itu saja yang aku nak sampaikan. Sekiranya korang berminat dengan apa yang kandungan apakah konten yang aku sampaikan, tolong bagi aku like, subscribe dan tekan button loceng tu sebagai tanda korang support kepada The Rush. Stop Sembang Jasaran. So jumpa lagi guys dalam next episode bersama aku. Bye bye.